Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Saya Muhammad bin Arifin, Majlis Perwakilan Pelajar daripada Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM Seremban 3. Pada hari ini saya ingin berkongsi tentang anda tentang suatu terma yang bernama burnout. Jadi, apakah itu burnout? Burnout ialah suatu keadaan diri kita di mana kita berasa letih daripada segi fizikal, emosi dan mental, terutamanya pada mental. Melalui pembacaan saya, burnout disebabkan oleh stres yang berlebihan dan berpanjangan. Burnout akan menyebabkan kita kurang produktiviti dan serta menjejaskan minat kita terhadap perkara yang kita selalu lakukan, sebagai contoh, belajar. Jadi, apakah tanda-tanda burnout rakan-rakan semua? Tanda-tanda burnout ialah apabila setiap hari kita rasakan hari yang teruk serta kita rasa letih sepanjang masa. Selain itu, kita juga merasakan hari-hari kita dibazirkan pada tugasan-tugasan yang membebankan dan ataupun tidak mencabar diri kita lagi. Hal ini demikian kerana kita mungkin melakukan perkara yang sama setiap hari, iaitu sebagai contoh, saya sebagai pelajar, saya perlu duduk di depan laptop setiap hari dan mendengar kuliah secara online. Selain itu, mungkin juga hari-hari kita tidak dipenuhkan dengan tugasan yang mampu mencabar otak kita dan memberikan kita kreativiti yang sepatutnya. Namun tanda-tanda tersebut kita hanya boleh nilai dalam diri kita sendiri, tuan-tuan. Bagaimana pula kita ingin detect sama ada kawan-kawan kita dalam proses burnout? Kita tidak boleh baca isi hati mereka. Jadi kita boleh lihat daripada segi tingkah laku mereka. Antara tingkah laku orang yang sedang burnout ialah mereka suka menyendiri kerana mereka sedang memikirkan masalah mereka. Antara contoh lain pula ialah mereka menarik diri pada jawatan mereka. Mereka tidak lagi berminat untuk meneruskan tanggungjawab yang mereka sedang galas, walaupun pada mulanya mereka lah yang paling bersemangat menggalas tanggungjawab tersebut. Seterusnya ialah mereka mereka akan mula melambat-lambatkan tugasan mereka, sebagai contoh assignment dan group assignment sebagai seorang pelajar lah. Dan akhir sekali ialah kerana musim ODL ni, mungkin kita boleh melihat mereka skip kelas ataupun mereka masuk kelas lambat dan keluar kelas awal. Tetapi ada beberapa beza antara orang yang stres dengan orang yang burnout. Orang yang stres akan menjadi lebih overreaktif, manakala orang yang burnout akan menjadi lebih underreaktif. Orang yang stres pula akan ada sense of urgency, manakala orang yang burnout akan berasa hopeless kerana mungkin mereka tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, bagaimana kita ingin menangani atau mencegah burnout, tuan-tuan? Antara cara yang kita boleh lakukan adalah dengan set up our boundaries, iaitu daripada segi pengambilan tugas. Jangan kita ambil tugas yang terlampau membebankan atau kita tidak mampu buat langsung. Hal ini kerana tugasan tersebut akan menjadi beban yang berpanjangan kepada kita serta memberikan kita stres. Stresnya ialah take a break from technology. Kebanyakan tugasan kita pada era ini disebabkan oleh teknologi. Kita boleh buat menggunakan teknologi. Namun begitu, sekiranya kita tidak boleh membuat tugasan tersebut, sekiranya kita menggunakan teknologi seperti laptop atau phone, kita akan teringat dengan tugasan yang kita sedia ada dan stres itu tidak akan hilang. Jadi dengan cara kita ambil breaks daripada teknologi ni, mungkin kita boleh clearkan minda kita dan kita fokus semula kepada apa yang kita perlu buat. Seterusnya ialah lakukan aktiviti yang rangsang kreativiti kita. Sebagai contoh, membaca, bermain game mungkin, ataupun apa-apa sajalah yang akan memberi rangsangan kreativiti, kerana burnout ni selalunya disebabkan oleh aktiviti kita yang repetitif dan mempunyai rutin yang sama setiap hari. Oleh itu, disebabkan itu kita akan menghadapi burnout terhadap aktiviti yang kita lakukan setiap hari, walaupun kita minat terhadap aktiviti tersebut. Dengan cara mencari aktiviti lain, kita boleh merangsang otak kita dan kembalikan semula kita punya minda dalam keadaan yang cerdas. Jadi terakhir sekali ialah sudah pasti ialah mempunyai tidur yang secukupnya. Hal ini kerana jika kita tidak mempunyai tidur yang secukupnya, kita akan meletakkan beban terhadap badan kita
yang menyebabkan secara tidak langsung kita akan berasa lesu dan tidak mampu untuk melakukan sebarang tugasan. Jadi sekian saja daripada saya. Sekiranya anda pernah mengalami burnout, mungkin anda boleh sharekan bagaimana anda deal dengan burnout tersebut di dalam ruangan komen. Jangan lupa like dan share video ini kepada rakan-rakan supaya mereka dapat juga pengetahuan tentang ilmu burnout ini. Jadi pesanan saya yang terakhir ialah sentiasa cakna kepada rakan-rakan kita kerana mungkin mereka dalam keadaan yang stres dan burnout. Lagi-lagi pada musim ODL ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.